Kalau kita tegur, kita macam kita nampak dia, kita tegur dia lari, itu maksudnya dia terserempak, bukan dia nak tunjukkan diri dia. Kalau betul dia nak tunjukkan diri dia, kau tegur macam mana pun, kau cakap apa benda tu, dia takkan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke dalam YouTube channel aku, Faizal Hakimi. Dan hari ini aku ada bersama dengan tetamu undangan untuk video kali ini. Kalau ada tetamu undangan tu maknanya korang tahu lah macam mana dah tulis dekat tajuk tu. Video kali ni tema kita adalah cerita seram dalam kereta. Dan hari ni tetamu kita, boleh kenalkan diri dulu. Okay, Assalamualaikum. Salam, tak jauh Assalamualaikum. Nama aku Syafiq, tapi biasalah member panggil Awit kan. So aku tak kisah pun orang panggil aku. So aku lagi suka lah, sebab orang nama panggil Awit tu lagi kenal lah. So orang cakap Awit, oh ni okay, so itulah. Macam mana? Boleh kongsikan sikit sinopsis tentang cerita seram kau pada malam ni? So sinopsis dia ada 3 bentuk, 3 keadaan, 3 masa, 3 tempat. 3 masa, 3 tempat. 3 bentuk lah. Boleh teruskan dengan cerita kau yang pertama. Kita tak nak buang masa lama-lama, sebab aku tahu video ni kali ni mesti akan jadi panjang. Teruskan. Okay, so aku masa tu kerja dekat Kelang Sentral sebagai cikgu bas lah. Cikgu bas. So Kelang Sentral tu agak lama lah bagi aku, sebabnya masa orang-orang lama yang stay kat situ pun aku still tak jumpa lagi lah. Masa ibaratnya bangunan tu dibuat, terminal tu dibuat dalam beberapa tahun kemudian baru barulah orang tu ada lagi yang aku kenal. So kira Kelang Sentral, so siapa yang tak tahu dia, tempat tiket dia kat atas lah. Kelang Sentral tu senang cerita tempat bas lah. Tempat bas express. Terminal bas lah. Terminal bas. Alright. So terminal nak kira platform, nak tunggu bas ke apa kat bawah. Kalau beli tiket kat atas lah. So benda tu bertingkat-tingkat lah. Satu tingkat je. Satu tingkat? Dua tingkat lah. Dua tingkat lah. So tempat tiket dia kat atas, korang kena naik tangga. So tempat dia besar, banyak kaunter. Banyak, tapi banyak yang dah tak pakai. Bukan dah tak pakai, memang ada yang tak pernah pakai, tak pernah masuk pun ada. Maksudnya tempat tiket tu banyak tu, banyak syarikat lain ke? Dia banyak kaunter, tapi syarikatnya sikit. Faham? Ada yang pernah guna, ada yang tak pernah guna langsung. Macam tu lah. So memang banyak lah. Dia ada, tak silap aku, ada 2 pintu. Satu pintu belakang, kalau turun boleh terus dekat parking. Satu boleh terus dekat tempat tunggu bas tu lah, kalau pintu belakang. So aku nak cerita ni, so aku duduk dekat kaunter makcik aku lah. Masa tu bila? Masa malam ke? Pukul berapa? Kau dengan siapa? Malam lah masa tu. Aku seorang dulu, dengan saudara aku. Sebab tak silap ada fun fair. So aku ajak saudara aku, inilah pergilah teman aku kan. Masa tu saudara aku dekat dalam kaunter lah dengan mak dia lah. Kira mak dia macam aku lah. Aku duduk kat luar saja lepak-lepak kan. Sementara nak balik pukul 11 tu, dia pun nak balik pukul 11. Kira dia orang memang balik kerja dari malam pukul 11 lah? Start dia je lah pukul 11. Kau teman je lah? Aku teman je lah. Okay. So kita orang balik pukul 12, tapi kaunter makcik aku ni lah balik pukul 11. Sebab last bus dia pukul 11 lah. So kira duduk tak jauh daripada aku tu, pandang belah kiri aku. Kalau aku menghadap kaunter lah, dia belah kiri. Contohlah kita okay, kita lah, depan ni kaunter, and then tengah duduk. Kaunter banyak ni, kiri kanan ada lagi, tapi kiri tu belah sikit, lepas tu nampak pintu. So pintu tu lah aku nak ceritakan, ada benda tu. Ada kira penampakan lah. Kau penampakan, memang ada benda tu lah. So aku nampak satu benda ni, dia rambut cantik, berpakaian kusam, memang nampak kotor, tapi rambut dia memang cantik lah. Aku kurang pasti dia dokong anak dia ke, atau dia iring lah anak dia. Buka dia, aku jelas nampak masa tu dia tengah buka pintu. Tapi dia buka pintu, tapi pada aku pintu tu kunci. Peliknya tu, pintu tu kunci. Kira tak pernah pakai ke? Memang dia ada sebalik kisahnya dia kunci. Kira masa dulu aku tanya orang lah, tak tahu dah betul kan, tanya orang. Aku tanya orang,
masa kejadian tu, kunci tu, sebelum tak kunci, laki bini, kira bini dia lari lah dengan laki idaman dia. Dia nak lari pergi ke tempat laki idaman dia lah. Yang kisah sebenar tempat tu boleh jadi keras macam tu lah. Maksud kau? Mungkin macam tu sebabnya ada dua lagi di cerita ni. Okay. Tapi itu salah satu je lah. So laki dia dapat tahu bini dia macam tu. Bini dia nak pergi lari. So dia bergaduh kat kaunter, bukan kat kaunter, kat tangga tu lah. Kira nak tunggu pintu belakang tu, tangga tu. Sebab pintu belakang tak ada orang dengar. Sebabnya jauh daripada kaunter-kaunter masa tu. Sebab kaunter kat pintu belakang tu memang tak ada masa tu lah. Sebab baru buka kan. Lepas tu tak silap aku, anak dia dulu kena tikam, and then baru dia tikam dengan kejam lah. Benda tu kau tahu tak macam mana benda tu boleh jadi ke apa? Ada orang cerita? Siapa cerita? Orang cerita macam tu lah. Bini dia nak lari dengan anak dia, dengan laki dia nak pergi ke laki idaman dia. So dia tak suka laki dia yang sekarang lah. Faham? Ibaratnya dia nak pergi ke skandal dia lah. Dia ada kes masalah dia, hubungan dia lah. Hubungan lah. Okay. So kena tikam lah kat situ. Mungkin sebab tu lah. Tapi aku tak tahulah aku yang nampak tu ke. Tapi aku rasa aku nampak yang tu lah. Sebab apa yang diceritakan sama. Sebab dia ada anak, dia perempuan dan dia ada anak kecil. So aku nampak. So balik kepada cerita ni, aku nampak dia buka pintu. Aku tanya makcik aku siapa. Lepas tu makcik aku cakap lah, oh orang tu nak pergi balik kaunter. Alright. Okay, boleh sambung cerita kau. So aku tanya makcik aku lah, makcik aku cakap tak, dia cuma cakap orang nak balik kaunter. Tapi memang betul, sebelum nak pergi pintu belakang tu, ada pintu untuk pergi kaunter. Maknanya makcik kau pun tahulah benda tu ke? Dia saja nak sedap hati ke? Aku rasa makcik aku tahu sebab dia dah duduk lama dah kaunter tu. Sebab lagipun dia balik pun seram kan. Aku rasa tahu dia nak sedapkan hati lah. So aku pun esoknya aku pergilah bukan aku pergi tempat makcik aku, sebab aku selalu berada dekat belakang. Sebab belakang tu luas, tak ada orang. Aku main-main. So aku fikir, aku tengok balik, aku tengok dengan jarak dekat. Betul-betul aku depan pintu tu. Aku cuba buka pintu tu. Pintu tu kunci. Pintu tu kunci tu je aku peliknya. Aku tanya makcik aku balik. Lepas tu makcik aku cakap, aku tak tahu tempat ni. Jadi aku cakap tak boleh sampai. Satu. So aku tanya makcik aku balik, kenapa? Aku tu cakap, itu bukan, itu kau orang kaunter lah. Cakap mana ada orang kaunter bawa anak kecil tu. So makcik aku diam kan. So tak apalah, benda tu aku abaikan lah. Tapi benda tu memang kisah misteri lah. Sebab ada orang lain pun pernah nampak, bukan aku seorang je lah. So tu untuk cerita pertama kau? Cerita pertama macam tu lah cerita dia lah. Alright. So sepanjang kau kerja kat situ, takkan satu je yang kau nampak? Ada lagi banyak. Bukan ada banyak lah, dua lah. Segala yang apa pengalaman kau seram kat situ kau boleh share kat malam ni. Memang kita buat konten malam ni untuk ceritakan, luahkan segalanya. Okay, baik. So cerita kedua ni, benda aku dapat macam, aku nampak benda tu ibaratnya dia dekat dalam kaunter ni, ibaratnya aku nampak tu ibaratnya berapa selang je daripada makcik aku punya tempat aku selalu main jugalah. Kira depan kaunter yang selalu aku main tu. Kira aku nampak lembaga hitam. Memang aku tak dapat tahu dia macam mana. Bangun web. Macam mana dia tadi? Kau dekat kaunter macam mana? Aku nak masuk kaunter aku. Sebabnya kaunter aku belah kanan tau. Sebab dia kaunter straight. Kau boleh nampak straight tu. Ibaratnya straight ni. Ni kaunter makcik aku. Selang berapa tu, ada kaunter yang aku nampak pula. Kaunter tu usang ke apa? Memang tak pakai? Kaunter lama. Signboard ada lagi, apa semua ada lagi. Kira kaunter lama yang tak guna lah. Aku nampak dia lembaga hitam. Memang lelaki. Aku dapat tahu detect dia lelaki. Sebab dia badan dia besar, betul besar. Sebab aku nampak suara je. Aku nampak kepala suara. Sebab dalam kaunter tau, aku betul-betul ibaratnya depan kaunter aku yang kerja tu sekarang. Time tu lah, ibaratnya jauh lah. Jauh juga boleh lah, jauh dekat gitu lah. Aku baru ibaratnya dalam hati aku ni tergerak kata nak cakap, siapa benda tu lah. Aku nak cakap siapa tu. Lepas tu dia terus ke bawah. Dia bawah? laju. Cik? Dia menyuruk ke bawah.
Faham tak? Dia menyuruh ke bawah. Kau kalau dalam kaunter macam ni kita nampak Okey, dia terus ke bawah. Aku Dia- tak nampak kau. okey. Maknanya kau perasan dia hilang. Aku perasan dia. Aku Tapi baru kau sempat tegur. perasan dia lah. Aku sempat nak tengok. Ibaratnya aku nak tegur dalam hati. Aku bukan belum cakap lagi. Weh, bergemam nak tengok weh. Aku tidur seorang ni. Terus ya. Jadi tadi kau nampak benda lembaga hitam kan? Okey, kau nampak benda tu. Dia macam hilang lah ke bawah. Dia menyuruh ke bawah. Sebabnya kalau dalam kaunter dia nampak separuh je lah. Ibaratnya kau macam Yelah, kalau kita diri dekat kaunter kan, kita nampak sampai paras pinggang kan. bukan paras pinggang, dada lah. Aku Tinggi nampak lah. dada. Kaunter tu tinggi lah. Kaunter tu tinggi lah. Kaunter tu nak kata tinggi pun tak tinggi juga lah. Kalau kau diri kat kaunter tu, Kalau aku berdiri kat kaunter nampak perut dah. maknanya benda tu lagi pendek lah. Tapi besar. Dia besar. Sebabnya kaunter kan boleh nampak macam ni petak je kan. Aku boleh nampak dia punya gap antara bahu dengan bahu dia sikit. Dengan sampai ujung ke ujung kaunter tu. Hujung ke hujung tu sikit. Lebar. Dia lebar. Besar. Bila okey lah, ibaratnya kalau korang terjumpa sesuatu, mesti kau dalam fikiran kau, dalam otak kau akan bercakap dalam hati, apa benda tu kan. So bila kau nak cakap macam tu, terus dia hilang. Tapi padahal kau cakap dalam hati. Macam ibaratnya macam tu lah. So Dia memang kewujudan dia tu memang untuk kau nampak sebenarnya kan. Agaknya kan. rasanya tak juga. Aku rasa terserempak. Terserempak sebab aku dengar orang-orang tu kata kalau kita tegur, kita macam kita nampak dia, kita tegur dia lari, tu maksudnya dia terserempak, bukan dia nak tunjukkan diri dia. Dan kalau sebaliknya macam mana? Kalau sebaliknya, kalau dia nak kalau betul dia nak tunjukkan diri dia, kau tegur macam mana pun, kau cakap apa benda tu, dia takkan lari. Kalau kau lari, baru dia akan hilang. Kalau kau tegur, apa benda tu, dia akan stay dekat situ. Daripada pemikiran aku lah. Sebab memang orang tu cakap lah, memang dia nak tunjukkan diri dia lah. dia nak tunjukkan diri dia lah. Alright. So, aku lepas nampak tu, aku terus berlari kat dalam kaunter. Aku langgar pintu sampai pintu tu nak roboh. So lepas tu mak aku tanya kenapa. Aku diam, aku tercungap-cungap. Sebab benda tu first time bagi aku nampak benda tu memang betul-betul benda tu lah, lembaga tu lah. Masa yang first aku nampak tu, sebab aku tak tahu dia benda tu ke benda orang. So aku tak dapat tengok. Kau boleh ni tak gambarkan macam mana dia punya fizikal, rupa bentuk dia? Okey, fizikal. Ataupun kau cuma nampak bayang-bayang ke? Aku rasa aku nampak bayang-bayang yang betul gelap. Sebab kaunter tu gelap, tapi benda tu lagi gelap daripada benda tu. Faham tak? Dalam kegelapan tapi kau still nampak dia. Faham. Aku boleh tahu dia lelaki, dia besar, dia betul-betul hitam, betul-betul gelap lah. Aku terus berlari, langgar pintu. Aku masuk, aku duduk, aku tercungap-cungap. Muka aku pucat. Muka aku memang betul-betul pucat. Mak aku bagi air, aku minum. Kau cerita dekat orang lain Aku tak cerita dulu. Sebabnya aku tak dapat bercakap. Badan aku keras, kaku. Sebab benda tu first time. Masa tu kau memang macam tak boleh kawal diri kau. Memang aku tak boleh kawal diri aku. Aku nampak, aku lari, aku langgar pintu. Mak aku tanya, bos aku tanya, "Oi, kau nak robohkan pintu tu ke apa?" Aku terus duduk dengan dekat kursi lah. Aku diam, muka aku pucat, tercungap-cungap. Lepas tu ada seorang datang, makcik lah. Kira dia tu macam mana aku nak cakap, dia sebagai ulat tiket lah. Aku tak nak mention nama dia lah. Sama jawatan lebih kurang macam kau lah. Tak ada, dia ulat tiket. Ulat tiket tu dengan kau macam mana beza? Dia ulat tiket ni, dia bukan under company. Dia kerja untuk dia sendiri. Dia kerja, dia beli tiket dia sendiri lah. Bukan, dia macam kau nak beli tiket. Contohnya aku ulat tiket, kau naik, aku tanya kau nak pergi mana, aku tanya sekian, aku bawakan kau dekat kaunter tu. Kaunter tu yang beli tiket. So daripada kalau engkau beli satu tiket dapat RM3, RM4, RM5, depends on kaunter mana yang kau pergilah. Okay, sambung. So aku lari, ada makcik tu datang. Makcik tu cakap, "Kau ada nampak apa-apa ke?" Lepas tu aku diam lagi. Lepas tu dia
dia bacakan apa-apa kat tangan dia, lepas tu dia lap kat muka aku, baru aku dapat bertenang sikit. Dia bagi air lagi. So aku cerita benda tu macam mana, orang lain tak percaya. Tapi bila makcik tu pergi, badan dia rasa macam beremang jugalah. Benda beremang, dia kata ada. Tapi dia suruh aku tak payah datang situ lagi. Tapi aku jenis aku tak puas hati. Aku nak tahu juga apa benda tu. Orang muda kan? Orang muda lah, biasalah. Aku pun pergi, tapi aku rasa aku pergi tu, bila dah sampai tempat tu aku jadi marah. Betul-betul ada emosi. Macam bukan diri kau lah. Bukan diri aku rasa nak marah. Aku rasa aku nak pukul semua benda, aku nak sepak semua benda. Sebabnya aku marah dengan benda tu. Sebab dia kacau aku. Lepas kau nampak semua benda tu, kau bekerja kat situ berapa lama pula? Kau masih kerja ke? Ataupun kau trauma, kau tak nak kerja ke? Aku masih kerja. Tapi cuma tahap ketakutan aku tu Tambah lah. Sebabnya aku dah takut dah. Aku nak keluar. Start daripada aku pukul 10, aku takkan keluar daripada kaunter lah. Pandangkan video dah dekat 25 minit. Aku rasa kalau ada masa nanti aku akan sambung lah dengan cerita-cerita yang lebih seram dan menarik mungkin. So aku rasa sampai situ. Moga korang kira mendengar dengan penuh menghayati feel lah. Sebabnya aku rasa aku cerita tu korang boleh dapat bayangkan dia macam mana lah. So Jai, okay, aku nak kau bagi kata-kata untuk orang yang mungkin ada yang viewer untuk video ni yang bekerja kat tempat sana ataupun bekerja sebagai orang yang sama. Macam mana cakap pekerjaan yang sama yang kau buat dulu. So aku kalau korang yang pernah pergi ke, ada kerja kat situ ke, tak kisah mana-mana ke, hati-hati. Tapi sekarang kalau orang pergi, dia tak ada dah. Sebab kaunter bawah, semua kaunter dekat bawah dah. So korang, mana yang baru pergi ke, yang baru-baru pergi ke ni kan, korang tak berpeluang lah nak tengok suasana di atas macam mana, dekat kaunter, dekat tingkat atas tu macam mana. Dah renovate lah. Dah renovate. Atas tu dah tak ada apa-apa, bawah saja. So aku rasa kalau dia buka balik yang kat atas tu mungkin lebih banyak. Aku tak tahu. Panjang guys video kita kali ni. Video apa, cerita-cerita yang Awid ceritakan tu macam mana korang rasa? Seram ke tak seram? Korang rasa seram, korang komen kat bawah. Korang jangan lupa tekan like juga untuk video kali ni. Jangan lupa juga tekan subscribe button. Dan sebelah subscribe button tu ada satu loceng tu kan, korang tekan supaya bila aku post video-video baru, mungkin video seram, mungkin vlog. Sebab aku buat general content, macam-macam content aku buat. Kalau korang minat nak tengok, korang boleh tekan subscribe tu. Jangan lupa like dan sikit recap. Sebab kita pun dah sampai dekat penghujung video kali ni. Terima kasih Awid, sama-sama. sudi sharekan cerita seram untuk malam ni. Pukul 1:30 dah pun kita nak balik, kita nak mandi. Aku pun hari ni baru balik kerja, kita terus shoot buat konten ni kan. Sebab aku rasa aku dah tak buat video lama. So see you guys in the next video. Assalamualaikum. Ciao.